Ini bab tentang hijrah. Adakah sudah habis, sudah terputus, sudah terhenti, sudah tidak ada lagi? Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Muawiyah, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijrah tidak akan terputus atau terhenti selagi tidak terhenti taubat, yakni selagi tidak tertutup pintu taubat, dan taubat tidak akan terhenti sehinggalah terbit matahari dari sebelah barat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari pembukaan, yaitu pembukaan Mekah, la hijrata, tiada lagi hijrah, tetapi yang terus ada ialah jihad dan niat, ini niat yang baik. Wa idza stumfirtum fanfiru, apabila kamu diseru untuk berjuang, untuk berjihad, fanfiru, maka keluarlah kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Amir, katanya ada seorang lelaki pergi bertemu dengan Abdullah bin Amr. Pada ketika itu ada orang ramai dekat dia, sehinggalah dia duduk dekat Abdullah bin Amr. Lalu dia berkata, ceritalah kepada saya sesuatu yang pernah engkau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah pun kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang sebenarnya ialah orang-orang Islam lain terselamat daripada lidahnya, yakni gangguan lidahnya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini bab tentang duduk atau menetap di Syam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr lagi, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada hijrah demi hijrah, penduduk bumi yang terbaik ialah yang paling tetap berada di tempat berhijrah Ibrahim. Dan akan kekal di tempat lain lah, di kawasan bumi tempat lain, penduduknya yang jahat. Bumi mereka akan mengeluarkan mereka. Allah jijik, mana tak suka kepada mereka. Mereka akan dihalau oleh api bersama-sama dengan kera-kera dan babi-babi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Hawalah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan Islam akan membawa kamu menjadi banyak pasukan tentera. Satu pasukannya berada di Syam, satu pasukan berada di Yaman, satu pasukan berada di Iraq. Kata Ibnu Hawalah, pilihlah untuk saya wahai Rasulullah, jika saya sempat dengan keadaan itu, dengan masa itu. Nabi SAW kata, kamu duduklah, menetaplah di Syam, kerana ia adalah bumi Allah yang terpilih. Allah memilih dari kalangan hamba-hambanya yang terpilih
untuk pergi ke situ. Kalau kamu tak mau juga pergi ke sana, maka pergilah, duduklah di Yaman. Wasqu min ghudarikum, dan kamu minumlah air daripada kolam-kolam kamu. Sesungguhnya Allah telah menjamin kepadaku untuk menjaga Syam dan penduduknya. Ini bab tentang berterusannya jihad. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Imran bin Husain, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus ada satu golongan dari umatku yuqatiluna 'alal haqq, mereka mempertahankan kebenaran. Mereka mempertahankan kebenaran. Zahirina 'ala man nawa'ahum, dan akan menang dalam menghadapi orang yang memusuhi mereka. Sehinggalah golongan yang terakhir daripada mereka memerangi Al-Masih Ad-Dajjal. Sekarang itu dulu, kita tengok semula. Ini bab tentang hijrah. Jadi sebelum ni sudah ada bab hijrah kan? Bab hijrah, itulah bab yang mula-mula di bawah Kitabul Jihad ini. Lepas tu hijrah tu berkenaan dengan hijrah ke Mekah lah, berkenaan dengan berhijrah ke Mekah. Yang ni pula nak bincang tentang hijrah tu sendiri, adakah sudah terhenti, sudah tak ada lagi. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat tajuk ni ialah nak mengisyaratkan kepada perbezaan, yang percanggahan atau pertentangan yang zahirnya nampak pada dua hadis. Satunya hadis di bawah bab ni yang kata hijrah tu tak habis, tak terhenti, dan satu lagi iaitu yang menyebutkan tidaklah ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan Mekah. Jadi nampak ada pertentangan di situ. Hak mana hak betulnya? Hak putus tu, hak tak ada lagi ke, hak ada lagi? Itu yang pertama. Yang keduanya, dia nak cerita jalan jamak, wajah jamak di antara dua hadis tu. Kalau kita nak pakai kedua-duanya, nak pakai lagu mana? Kena pakai lagu mana? Iaitu jalan jamak orang panggil. Ini dalam syarah ni ada. Benda yang kita sebut tadi ada dalam syarah. Dia kata, fa inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath, la hijrata ba'da al-fath yaqtadi anna al-hijrah ba'da fath Makkah inqata'at. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubah yaqtadi anna al-hijrata la tanqati'u ila an tatlu'a asy-syams min maghribiha. Jadi kalau sabda Nabi la hijrata ba'da al-fath itu nampaknya menghendaki memberi makna hijrah tu selepas pada pembukaan Mekah sudah tak ada lagi dah, berhenti dah setakat tu. Dan sabda Nabi hak di bawah hak kita tajuk, hak kita nak baca ni, baca dasar ni dan terjemah dasar ni, menunjukkan hijrah tu tidak putus lagi, tak terhenti lagi, tak habis lagi, bahkan berterusan sampai ke dekat kiamat, sehingga terbit matahari dari barat tu, maknanya dekat benarlah dengan kiamat. Jadi wajah jamak bainahuma, wajhul jam'i bainahuma, caranya kita nak jamak, nak pakai kedua. Jamak tu maksudnya cuba nak pakai kedua hadis tu. Ini salah satu cara ulama kita lah. Bila hadis tu nampak bertentangan, dia cuba jamak. Itu jalan jamak orang panggil. Maksudnya cuba pakai kedua-duanya. Iaitu yang pertama, mahmulun, dipakai dengan makna
hijrah daripada Mekah. Selepas daripada pembukaan Mekah tu hak tak adanya, hak habis dah, berhentinya. Hak tu maksudnya. Dan memang dalam hadis tu pun dia sebut dengan jelas, la hijrata ba'dal fathi. Mana fathi itu alillah, itu fathi Makkah. Fathi Makkah. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Hak tidak ada hijrahnya, orang hak duduk Mekah tu lah tak perlu berhijrah pergi ke Madinah. Hak tu. Sebab Mekah tu sudah jadi Darul Islam, negeri Islam. Sebelum tu dia ni Darul Kufr wal Harbi, negeri orang kafir dan negeri orang kafir harbi lah. Jadi bila sudah jadi negeri Islam, nak hijrah buat apa lagi? Buat ramah tak ada pasal je Madinah. Jadi itu maksud dia. Adapun dalam hadis yang kita baca di bawah tajuk baru ni, hadis yang kedua ni, makna dia hijrah daripada negeri orang kafir, negeri kafir kepada negeri Islam. Hak tu tak putus sampai ke hari kiamat. Mana jika keadaan seumpama yang berlaku di Mekah dulu berlaku pula, hak tu tidak putus sampai ke bila-bila hijrah tu. Itu dia nak ayatnya. Kalau kita kata nak pakai kedua, satu lagi kalau pakai kaedah lah kita panggil, kaedah atau maslak dipanggil, maslak tarjih, kaedah tarjih. Ini pun dipakai juga oleh ulama. Bila dua hadis bertentangan, hak mana lebih kuat? Kalau tak boleh pakai kedua, kalau tak boleh pakai kedua, jadi hak mana kita kena utamakan. Jadi kita tengok hak mana lebih sahih. Hak lebih sahihnya la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan Mekah. Selepas daripada pembukaan Mekah tak ada lagi hijrah. Jadi hadis ni sebabnya dia kurang kuat, tidaklah sekuat hak yang pertama, iaitu la hijrata ba'dal fathi itu. Tak adalah sekuat tu. Jadi bila tidak kuat ni makna tarjih kau tu. Ada hak pakai jalan tarjih, ada yang tidak pakai jalan tarjih, dia cuba jamak. Yang pakai jalan tarjih tu sebab dia kata ni tak kuat lah. Tak kuat tu setara mana? Kalau kita kata di peringkat hasan, tak kuat tu tidak sahih. Tak ada, yang pertama tu sahih, hak ni hasan. Hak semolek-moleknya cuba jamak dulu. Cuba jamak dulu. Cuba jamak dulu. Pakai kedua. Tapi kalau kurang pada tu, bawah lagi pada tu, dhaif, baru molek kita pakai tarjih. Jadi hak ni mengikut setengah-setengah ulamanya dhaif. Ni kita baca saat ni dhaif. Sebab apa? Sebab itu perawi dia tu. Kalau dalam kitab kita ni ada sebut an Abdurrahman ibni Abi Auf, bukan Abdurrahman ibnu Auf dah, Abdurrahman bin Abi Auf. Ini ada yang sebut dia thiqah, ada yang kata dia dah dengan Nabi SAW. Tapi Ibn Al-Qattan kata majhulul hal, majhul, perawi majhul. Daripada Abi Hind, dia tu ambil daripada Abi Hind pula. Abi Hind Al-Bajali Syami, Zakarahul Askari fi sahabah, ada yang sebut sahabat. Abdul Haq kata tak masyhur dia ni. Ibn Al-Qattan kata majhul pula. Majhul juga. Jadi kalau kita nak ambil orang-orang yang mentakdilkannya, kita nak utamakan tu sebab ada juga kata dia ni boleh kira. Hafiz Ibn Hajar pun kata maqbul. Maknanya
perawi yang boleh diterima. Tapi lah tidaklah tinggi sangat kedudukan dia tu. Boleh. Kalau kita mengambil kira hak tu dan mengambil kira pendapat orang lain tentang Abdul Rahman bin Abi Auf tadi, maka kita katalah paling tinggi pun hadis ini hasan. Jadi kalau kita terima hasan, mana hak moleknya? Hak tu lebih moleknya sebenarnya. Sebab banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyebutkan ada lagi hijrah tu. Ada lagi hijrah. Ada lagi hijrahnya, beberapa hijrah lagi ada. Walaupun dari segi kesahihannya tidaklah boleh menandingi hadis yang pertama tadi, la hijrata ba'dal fathi, tapi kalau mengikut kaedah Imam Tirmizi tentu dah boleh pakai lah hadis tu hasan dah walaupun dhaif. Tapi banyak turuk ni, misalnya kat tadi kita baca tadi, satakunu hijratun ba'da hijratin, akan ada lagi hijrah demi hijrah, akan ada lagi hijrah. Maknanya bukan satu, banyak lagi akan ada hijrah. Jadi kalau campur ni tentu dah, kalau mengikut istilah Imam Tirmizi boleh dikatakan hadis ini hasan. Kalau kita tak ambil kira kaedah Tirmizi pun, ambil kira hak orang lain, memang hadis ini ada lagi yang hasan dan juga yang sahih pun bahkan ada tentang keharusan atau boleh berhijrah itu. Boleh berhijrah itu. Bahkan kalau kita tengok ayat Quran, kalau kita kata ini kaedah cara nak faham hadis, kalau kita kata dhaif sekalipun, semua tak ada hasan, tidak begitu. Kalau kita andaikan saja dia pergi kepada ayat Quran, mana asas dia ada dalam Quran. Bila asas ada dalam Quran, hadis dhaif pun dia jadi kuat. Itu kaedahnya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ada ayat tu. Walaupun dari segi sebab nuzul dia berkait dengan hijrah daripada Mekah ke Madinah, tapi dalam ayat tu tak ada jelas sebut Mekah ke Madinah. Jadi kita pakai kaedah umum lah, al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Itu mengikut kaedah khusus tafsirnya. Jadi ayat itu umum. Maknanya kalau duduk di satu tempat tu dalam keadaan kena buat nyaya, dizalimi dan tidak bebas beragama, kita kena lari berhijrah. Itu umum. Walaupun kalau kita baca sebab nuzul dia berkait dengan hijrah daripada Mekah ke Madinah juga, tapi dia kita boleh pakai lagi umum dia tu. Boleh pakai lagi umum dia. Bila ada sokongan daripada Quran macam tu, dia jadi kuat. Itu kaedahnya, dia jadi kuat. Jadi sebaik-baik caranya kita pilih ialah jalan jamak, bukan jalan tarjih. Kalau jalan tarjih bermakna kita letak ke tepi langsung, tak pakai hak satu, pakai satu. Itu makna jalan tarjih, kaedah tarjih. Kalau kita pakai kaedah jamak, mana kedua-duanya kita pakai, dan memang sesuai pun, memang molek pun. Jadi kalau kita pakai kedua, lega lah. Kalau tidak, salah ke apa berhijrah tu, salah ke? Pakai timur masalah. Dan hijrah ni kerana agama saja ke? Hijrah lagu mana? Luah tu, makna dia tu. Hijrah ni asal makna dia pindah daripada satu tempat ke tempat lain. Pak kita tak boleh ke? Dulu kita duduk Johor misalnya, lepas tu kita nak duduk Kelantan, tak boleh hijrah. Kalau tak boleh lagu mana? Dah lepas pada Fatih Makkah tu tak ada dah hijrah. Satu. Yang kedua, hijrah orang pindah, orang Kelantan misalnya, pergi Kuala Lumpur, berapa ramai pergi cari rezeki misalnya, kita kata satu tempat, hijrah juga untuk cari rezeki, untuk dunia, untuk penghidupan dunia, kita kata boleh. Lepas pada tu orang Islam, misal contohnya dulu di Kemoja, berapa ramai kena dizalimi, kena bunuh, lepas duduk situ semacam
Tak usah hijrah. Kau lagu mana? Tak ada jalan langsung. Dosa nak kau kalau hijrah. Kau peringkat mana? Kau harus. Kau molek. Lagu mana? Atau wajib? Dia boleh pergi belakang. Jadi jawabnya, kalau mengancam nyawa di mana-mana pun, kalau agama kita tidak bebas, tetap ada. Sebab tu kita kata pakai jalan jamak tu hak moleknya. Pakai kedua. Pakai kedua. Jangan pakai satu. Jangan pakai satu saja. Hadis kena pakai kedua. Misalnya banyak hak lagu ni banyak, bukan lah. Banyak. Kalau kita belajar hadis jumpa sama benda lagu ni. Lepas tu jalan hak ulama ambil, dia pakai kaedah mana. Hak tu pun jumpa sama juga. Misalnya innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Orang mati, si mati diseksa dengan sebab tangisan orang yang hidup terhadapnya. Lagu mana? Orang mati kena seksa kerana atau dengan sebab tangisan orang hidup terhadapnya. Sedangkan di dalam ayat yang lain, dalam Quran bahkan bercanggah, nak bercanggah dengan Quran. Bercanggah lagu mana? La taziru waziratun wizra ukhra. Kalau kita kata menangis orang mati itu satu kesalahan lah. Kesalahan itu dibuat oleh orang lain, bukan dibuat oleh si mati. Apa si mati nak kena seksa gitu? Apa si mati itu kena seksa gitu? Banyaklah ayat Quran yang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya dapat apa yang diusahakannya. Hak baik ke hak buruk ke? Hak dia buatlah. Apa yang orang lain buat, dia kena seksa pulaknya. Kalau pahala pun begitu juga. Itu kaedahnya. Jadi sudah bercanggah dengan Quran. Dan bercanggah juga dengan hadis Aisyah. Hadis pun ada juga. Hak kata tak kena seksa. Kena seksa ni atas perbuatan masing-masing. Jadi nak sudah nampak pertentangan. Jadi bila ada pertentangan begitu, kita nak buat lagu mana? Kita nak buat lagu mana? Bila ada pertentangan begitu, kita nak buat lagu mana? Jadi kita kena pakai kaedah yang tertentu, ya. Kaedahnya antaranya ialah kaedah jamak. Kaedah jamak, kaedah tarjih. Itulah kaedahnya. Kalau Aisyah, Abu Hurairah, dia pakai kaedah tarjih dalam hadis tadi. Jadi hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, oleh Sayyidina Umar Sayyidina Umar pada hari itu memang tak boleh jeri. Kena kawal lah. Terutamanya kalau hak tu keluar suara. Kalau mengaung, itu lagilah tak boleh. Mengikut Aisyahnya, kalau mengaung sekalipun tak ada apa. Bapanya tak ada kena mengena dia mati. Aisyah kata, dan nampak pertentangan. Bila ada pertentangan, dia kena pilih kaedah tu. Sebab hadis ni sama. Nak pilih hak jamak ke, nak pilih hak tarjih atau takwil, macam-macam lah kaedah tu. Macam-macam kaedah tu yang diguna pakai. Kalau tidak, dia jadi tak kena lah. Kalau tidak jadi, tak kena. Jadi kaedah jamaknya lagu mana? Hak jamak. Jamaknya misalnya kita kata kalau hak hadis tadi, kalau Imam Bukhari, dia jamak lagu mana? Dia kata hak kena seksa ni, si mati ni, kalau memang kebiasaan dia lagu tu, dia suka kalau orang menangisi dia, kalau orang meratapi dia, dan memang jadi budaya dia dalam masyarakat dia, dia suka kalau orang buat gitu. Lepas tu dia tak pesan pula, kata jangan buat. Memang kena. Dia cuba jamak. Tapi kalau orang tu memang tak suka benda tu, tak ada gapo, jerit meraung sama mana, orang meratak dia pun tak ada jadi apa ke dia. Dia cuba jamak. Itulah orang panggil jalan jamak lagu tu lah. Dan banyak lagi lah yang lain-lain, jalan jamak atau jalan tarjih.
Begitu. Baiklah. Hadis ini dari segi sanad dia tidaklah setinggi hadis tu la hijrata ba'dal fath itu. Jadi dalam hadis ini riwayat Muawiyah. Riwayat Muawiyah. Siapa dia Muawiyah? Sayyidina Muawiyah itulah. Khalifah tu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ada serupa dengan orang lain juga. Ada riwayat daripada dia tu yang kuat, ada riwayat daripada dia tu yang kurang kuat, ada yang dhaif, ada yang maudhu', macam-macam ada. Tapi itu bukan salah dia, tak ada kena-mengena dengan peribadi dia. Serupa dengan Sayyidina Ali lah, ada riwayat yang kuat daripada dia, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Itu tak ada kena-mengena dengan dia. Itu kerana seseorang yang ada dalam sanad hadis yang dikatakan diriwayat daripada dia tu, kerana tu. Ataupun kalau tidak ada apa-apa pun dalam sanad tu molek, kandungan hadis tu sendiri lagu mana? Kerana tu, bukan kerana dia tu atas batas tubuh dia tu tak ada gapo. Serupa juga di sini Muawiyah ni, kalau kata hadis ni dhaif, nak kata dhaif sebab dia tak ada kena mengena dengan sahabat tu. Muawiyah kau Ali kau siapa, serupa ya. Dia jadi kuat kau tidak kuat ni hak lain, perawi-perawi lain, hak bawah tu, situ kedudukannya. Ada pun sahabat serupa je, dia kuat belakang. As-sahabatu kulluhum udul. Itulah kaedahnya. Sahabat tu semuanya adil. Semuanya adil. Bila kata adil bukan bermakna dia tu maksum. Tidak. Tidak bermakna dia tu maksum. Adil tu maksudnya tidak perlu kita selidik, kita duduk cari apa nama ni, hak kurang dia untuk kata dhaif. Tak jadi dhaif dengan sebab tu. Walaupun kita kata dia telah melakukan dosa, tidak jadi dhaif dengan sebab tu, dia tetap adil. Itu maksud adil. Yang ni riwayat dia tu tak payah kita tanya dia ni lagu mana sebab perawi-perawi lain. Sebab perawi-perawi lain di bawah dia memanglah kena cek. Kena cek. Sahabat ni tak payah cek. Yang asalkan pasti dia tu sahabat. Terutamanya hak sahih lagu ni lagilah. Jadi dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu, hijrah tidak akan terputus, tidak akan terhenti, tidak akan berhenti sehinggalah terhenti taubat. Yang ini terputus taubat, ataupun kita kata tutup pintu taubat. Dan taubat itu tidak akan terhenti, mana Tuhan akan terus terima, mana pintu taubat itu akan terus terbuka sehinggalah matahari terbit dari barat. Itu dia. Maknanya ada seolah hijrah tu hak molek kita pakainya. Kita pun kalau ada masalah gapo-gapo, tidaklah boleh kita kata hijrah tu tak molek. Selepas pada Fatih Makkah tak ada molek. Tak. Serupa dengan masa-masa lain juga. Kalau masa Rasulullah SAW dulu, ada ketikanya wajib, ada ketikanya sunat hijrah tu, ada ketikanya tak boleh, tak ada. Begitu juga dengan zaman selepas Nabi, ada ketikanya wajib, ada ketikanya sunat, ada ketikanya harus, ada ketikanya haram. Ada. Dia mengikut keadaan, mengikut keadaan. Jadi hijrah untuk dunia nak belajar, pindah tempat boleh, tak ada apa, harus benda tu. Hijrah untuk berniaga harus, bahkan itu urusan dunia kita dapat kalau berniaga sana lebih jadi, lebih molek, kita pindah sana. Itu untuk kebaikan dunia kita, tak ada apa, boleh waktu tu.
Tetap harus. Tidak kata tidak harus, haram. Tak. Kalau sampai kau perikat jadi terancam nyawa, macam di Bosnia dulu, di Kamboja dulu, itu sampai kau perikat wajib. Sebab apa? Nyawa terancam. Nak mengamalkan agama tidak bebas pada masa itulah. Lah ni katanya keadaan lagu lain. Keadaan sudah berubah. Jadi tak apalah. Kalau dalam keadaan kena pindah, wajib lah. Kalau tak pindah, jadi macam mendedahkan diri kepada bahaya lah. Orang Islam ni tidak diajar bunuh diri. Tidak diajar bunuh diri. Bunuh diri itu tak boleh, haram. Di dalam hadis disebutkan ini antara yang kekal dalam neraka. Orang Islam bunuh diri, antara yang kekal dalam neraka. Kekal lagu mana? Tu tak apalah. Ulama berhadah tu. Kekal lama lah. Kalau kita kata tidak kekal sungguh, sebab kafir pun lama lah. Jadi dengan apa cara pun tak boleh bunuh diri. Jadi kalau kita tahu kita dalam keadaan bahaya, terancam nyawa, kita tak mengelak, itu macam bunuh diri lah. Macam bunuh diri lah. Jadi kena cari jalan keluar daripada tempat tu. Itu wajib. Ada kalanya haram. Haram misalnya negara dalam keadaan terancam. Terancam. Tak ada sebab untuk kita lari. Kita lari juga. Umat terancam. Dalam keadaan lagu tu hijrah tak boleh. Supaya juga kalau kita kata hijrah, kalau kita hijrah kita lari sesak, orang situ sesak, tak boleh, haram. Kena duduk situ, belah mana-mana pun kena sabarlah. Tak boleh lari, tak boleh hijrah dalam keadaan lagu tu. Dia keadaannya, hukumnya berubah, kembali kepada hukum asal lah. Tengok keadaan. Kemudian dalam hadis ni ada isyarat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Satunya kita kata hijrah tu tidak putus, sesuai dengan ayat Quran yang pertama tadi yang kita baca tadi. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukan ke bumi Allah ni luas, apa yang tidak berhijrahnya. Mana sesuai dengan ayat tu, dia jadi kuat. Kalau kata hadis ni dhaif sekalipun, kalau kata dia hasan, lagi kuatlah. Selain daripada itu, ada lagi satu ayat yang menyokongnya, iaitu yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Jadi ni ayat ni, kalau kita tengok hadis lain pula sebut, dia ada kaitan dengan terbit matahari dari barat itu. Ada kaitan dengan itu. Pada hari, ingatlah pada hari akan nyata, akan datang sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu, di mana iman seseorang tidak berguna lagi. Yang belum beriman pada masa itu, iman seseorang kalau baru nak mula pada masa itu tidak berguna kepada dia. Kalau sebelum itu dia belum beriman lagi, atau dia belum buat sesuatu yang baik lagi sebelum pada itu, lepas pada itu tak boleh. Ini bila? Ini bila terbit matahari dari barat. Dalam hadis yang lain sebut gitulah, yang hadis yang sahih. Jadi makna ayat Quran ada juga sebut ni, ada juga sebut cerita ni. Tapi agak jauh sikit lah kepada orang yang tidak mengaji, dia tak nampak kaitan tu. Sebab dia ada kaitan dengan hadis juga yang sebut ba'du ayati rabbika tu gapo, iaitu terbit matahari dari barat lah. Maka pintu taubat jadi tertutup pada ketika itu, tak boleh dah. Tapi kalau pada masa tu, orang yang hidup pada masa tu dia beriman dah, lepas tu terbit matahari, tak ada gapo, iman dia tetap berguna, dia boleh amal soleh gapo dia tetap diterima seterusnya, tak ada gapo. Tidaklah kata lepas pada terbit matahari tu, esok ke tu kiamat lalu. Ada, tak ada ayat gitu. Tak ada ayat. Jadi hak mana-mana beriman dah tu dia
boleh teruslah. Amalan dia gapo Allah SWT tu terima. Sehingga sampai ke satu masa dalam hadis yang sahih, kita sudah jumpa dah tu, dia mari angin, mari masuk ke bawah ketiak, dan dihirup, dihisap angin tu oleh orang mukmin. Bila kena tu mati belaka. Tak ada dah orang mukmin, orang Islam tak ada. Sebab kiamat ni tak akan berlaku dalam keadaan orang Islam ada. Orang yang berkata Allah, Allah tu maksudnya orang Islam lah, masih duduk ada. Bila tak ada, barulah kiamat berlaku. Mana ketika orang-orang jahat saja, orang kafir saja yang ada. Lepas pada terbit matahari dari barat tu, tidak selalu juga. Tidak selalu. Selama mana tu tak tahulah. Selama mana tak tahu. Berapa puluh tahun tak tahu. Berapa tahun tak tahu. Sekadar tu je lah. Dalam hasyiah ada dinukilkan daripada Khattabi, katanya hijrah di permulaan Islam adalah fardu, kemudian dia jadi sunat. Itulah maksud firman Allah, wa man yuhajir fil ardi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Di peringkat awalnya memang hijrah tu wajib. Ketika tu kena, kalau tak pergi berhijrah dosa. Bahkan amal tidak diterima, amal soleh tidak diterima. Siapa setara tu? Sini dia sebut, mereka diperintahkan supaya berpindah ke Madinah, pergi bersama Nabi SAW untuk membantu, menolong Rasulullah SAW. Kalau ada apa-apa yang menimpa orang Islam, mereka boleh tolong. Dan untuk belajar dengan Nabi SAW. Gitu. Bila Fatih Makkah, hijrah tu bukan terputus juga, tidak terputus langsung. Cuma hak terputus tu hak wajib. Hak tidak wajib masih ada lagi. Masih ada lagi. Jadi ada juga hak berpendapat kata la hijrata ba'dal fathi itu tidak ada lagi hijrah yang wajib. Ada juga yang kata begitu. Yang adanya mungkin hijrah yang sunat. Tapi kalau kita kata begitu kan tak berapa tepat juga sebenarnya. Hak wajib tu tak ada juga bila siapa masa dia. Hak wajib tu. Jadi hijrah yang wajib dan lain-lain seperti biasalah, mana akan ada berterusan, begitu. Jadi di sini dia sebut hijrah tu ada dua. Hak putus tu ialah hijrah yang fardu, hak wajib. Hak terus ada ialah hijrah yang sunat. Ada pendapat begitu, ada yang berpendapat begitu. Bukan bermakna hak seperti tadi, hak kita kata hijrah tadi tu hijrah selepas Nabi, sampai bila-bila lah, sampai ke kiamat. Hak ni hak maksud dalam hadis ni. Hak hijrah ni dia tidak terikat dengan fardu dan sunat tu saja, bergantung kepada keadaan. Gitu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari pembukaan Mekah, pada hari pembukaan, maksudnya ialah pembukaan Mekah, la hijrata, tidak ada lagi hijrah, walakin jihadun wa niyyatun, tetapi yang terus ada ialah jihad dan niat. Jihad dan niat. Wa idzastum firtum famfiru, bila kamu diseru, ustum firtum itu mana diseru untuk keluar berjihad, famfiru, maka keluarlah kamu. Keluar tu dengan maksud berjihad lah. Dalam Quran kan,
infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum tu, infiru tu keluar berjihad lah. Dengan maksud keluar berjihad. Nabi SAW ada bersabda pada hari pembukaan, maksudnya ialah pembukaan Mekah, ataupun kalau kita terjemah iaitu pembukaan Mekah. Jadi Yaumal Fathi, Fathi Makkah. Jadi badal lah, kita kata jadi badal kepada Yaumal Fathi itu. Iaitu Al-Fathi itu, iaitu Fathi Makkah. Jadi kalau kita orang belajar nahwu kan, kita kata badal lah. Kalau dalam terjemahan Melayu kan, pada hari pembukaan iaitu pembukaan Mekah. Nabi kata kepada dia, dia kata gini ni pada hari itulah, la hijrata, dalam setengah-setengah riwayat, la hijrata ba'dal fathi, gitu. Walakin jihadun wa niyyatun. Maknanya lam yabqa hukmu wujubil hijrah min Makkah. Tidak ada lagi hukum wajib berhijrah tu dari Mekah. Kerana apa? Kerana Mekah tu sudah jadi dar al-Islam, negeri Islam. Wa dakhalan nas fi dinillahi afwaja, dan orang sudah masuk ramai-ramai masuk Islam. Jadi gugurlah fardu hijrah tu. Yang tinggalnya kepada dia fardu jihad. Jihad tetap ada. Sebab itulah lepas pada Fatih Makkah pun terus perang semacam. Terus perang. Alah kelik ke Madinah tu pun perang. Perang lagi. Perang. Dan niat kena ada. Niat untuk berjihad atau niat untuk melakukan amal soleh, itu tak putus. Itu tak putus. Bahkan mana pada ketika dia wajib tu ada hadis sebut ini, di sini dia sebut hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i secara marfu'. Dia kata la yaqbalullah min musyrikin amalan ba'dama aslama aw yufariqa al-musyrika. Ataupun kalau kita baca au yufariqa al-musyriku pun boleh juga pergi situ. Allah SWT tidak terima daripada mana-mana orang musyrik sesuatu amalan pun selepas dia Islam. Selepas dia Islam. Au yufariqa al-musyrik. Au tu dengan makna hatta. Kalau dalam awamil nawasib tu dia ada au dengan makna hatta, sehingga dia berpisah dengan orang musyrik, berpisah dengan orang musyrik. Ataupun kalau kita kata al-musyrik tu musyrik tadi, kita kena baca al-musyriku au yufariqal musyriku. Ataupun orang musyrik tadi dia maknanya sehingga dia tinggal, berpisah dengan negeri dia, tempat tinggal dia. Mana berhijrah lah maksudnya. Hatta yuhajira, begitu. Hatta yufariqa tu hatta yuhajira, sehingga dia berhijrah lah. Dalam riwayat Abi Daud daripada hadis Samurah marfu'an, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri daripada setiap orang muslim yang menetap di antara, yang menetap di dalam orang-orang di tengah ataupun dalam kalangan orang-orang musyrikin. Itu di peringkat awal. Mana tak boleh wajib berhijrah, fardu berhijrah pada ketika itu. Jadi antara hadis-hadis yang menunjukkan tak boleh tu, tak terima amalan ke apa, itulah antara ni. Dan Nabi SAW berlepas diri daripada orang yang tidak berhijrah, duduk di kalangan orang-orang kafir. Walakin jihadun wa niyyatun, tetapi jihad terus ada.
dan niat. Jadi hijrah tak ada, walakin tu mana, tetapi hak terus adanya ialah jihad dan niat. Jadi sini dia takdir ni. Mana hijrah dengan makna tinggal negeri asal, pergi ke tempat lain. Memang di suatu ketika dahulu di zaman Nabi SAW, memang matlubah alal a'yan, setiap orang itu kena, wajib atas setiap orang. Yang ni fardu ain. Itulah matlubah alal a'yan, itu maknanya fardu ain, pergi ke Madinah. Hak tu sudah putus dah, habis dah. Hak lagu tu. Tetapi mufaraqah, yang meninggalkan negeri dengan sebab berjihad, baqiyah, itu masih lagi ada, berterusan. Itu ada. Itulah maksud walakin jihadun wa niyyatun, hijrah, berpisah dengan negeri, tinggal negeri dengan maksud nak pergi berjihad, itu tetap ada. Dengan maksud nak berhijrah, tengah tempat nak pergi duduk tempat lain gitu, seperti zaman Nabi dulu, tak ada. Begitu juga tinggal negeri dengan sebab niat yang sahih, yang molek, itu pun tetap ada. Seperti lari daripada negeri kafir, yang tidak bebas kita mengamalkan agama, menghidupkan amalan agama di situ, itu tetap ada. Tetap ada. Ada keluar untuk menuntut ilmu, dan sebagainya lah. Wa idza stumfirtum fanfiru. Bila kamu diseru, kena keluar lah. Kena keluar. Kena keluar untuk apa? Untuk berjihad lah. Kena keluar untuk berjihad. Di sini disebut, wa idza amarakum al-imam bil khuruj ila al-jihad wa nahwihi min al-a'mal as-salihah fakhruju ilaihi. Bila pemimpin, ketua negara suruh kamu, memerintahkan kamu supaya keluar untuk pergi berjihad dan lain-lain daripada amal soleh, kamu kena keluar. Kena keluar. Itu dia. Jadi daripada sini hadis ni di bawah jihad, di mana jihad ini berterusan sampai bila-bila. Hak zaman Nabi dulu keluar hijrah tu pun akhirnya jadi jihad juga. Jihad juga, berapa banyak perang. Hak tu jihad dengan hijrah, sekali dengan hijrah wajib tu. Sekarang ni hijrah tu tak ada dah. Wajib dengan arti kita kena pergi, mesti begitu. Sebab zaman Nabi dulu tidaklah sampai ke peringkat tu. Tetapi bila pemerintah suruh, kena pergi, kena pergi. Jadi bermaknanya hal ini sampai ke satu peringkat Islam tidak lagi fardu ain, tidak lagi fardu ain berjihad itu, tetapi fardu kifayah. Fardu kifayah ni berkait dengan pemerintah lah. Pemerintah ajak, suruh, kena pergi. Itulah idza stumfirtum fanfiru. Walau bagaimanapun jihad itu terus ada. Jadi nak menafikan hijrah langsung pun tidak juga di sini. Hijrah daripada Mekah ke Madinah, itu saja. Daripada Mekah ke Madinah. Lepas pada tu riwayat daripada Abdullah bin Amr, ada satu orang pergi jumpa dengan dia. Orang itu berkata, ceritakanlah kepada saya tentang sesuatu yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam ialah orang-orang Islam lain terpelihara, terselamat, sejahtera daripada lidahnya dan tangannya. Lidahnya dan tangannya. Ini gangguan lidah dan tangannya. Orang yang berhijrah itu sebenarnya ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi hadis ni hadis sahih, sahih.
Jadi orang Islam hak sebenar. Mana kalau tidak begitu, tidak sebenarlah tu. Jadi hadis ni membagi panduan, membagi neraca kepada kita untuk kita timbang diri kita sendiri itu, adakah betul-betul Islam dah atau tidak. Kalau hidup kita ni orang Islam lain, tidak terpelihara, tidak selamat daripada lidah dan tangan kita, cara tu kita tidak Islam hak sebenar. Walaupun nama kita Abdullah, nama kita Abdul Qadir, ikutlah nama gapo pun tidak Islam hak sebenar. Nama Muhammad sekalipun, nama Muhammad sekalipun, kalau orang Islam lain tidak selamat daripada lidah dan tangan kita, mana tidak Islam hak sebenar. Jadi al-muslimu, kalau kau belajar nahwu Arab lah, alillah ataupun setengah tu kata lam saja, lam ta'rif tu, lam ma'rifah tu, lam gapo ataupun alillah gapo. Jadi berdasarkan terjemahan yang kita buat tadi, kita pakai alillah tu dengan makna alillah lil haqiqah, alillah hakikat. Orang panggil alillah hakikat. Alillah hakikat ni hak sebenar, Muslim sejati, orang Islam hak sebenar. Itu orang panggil alillah hakikat. Banyak dalam hadis guna lagu tu. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya sebenar, sebenar dengan sebab banyaknya harta benda, tetapi kaya sebenarnya, kaya sejati, kaya sengoti, kita kata ialah kaya jiwa. Nabi kata walakinnal ghina ghina nafs, tapi kaya, kekayaan sebenarnya ialah kekayaan jiwa, kaya jiwa lah. Kita kata kaya jiwa. Jadi alillah situ, alillah dia ada alillah kan. Kalau orang mengaji Arab, dia payah lah. Tapi nak menentukan alillah tu, alillah gapo tu penat juga, payah juga. Nak jumpa tu nak selalu alillah gapo tu. Muka ada berdua belah alillah tu. Dalam banyak-banyak tu mana tu. Tu dia kena cekak lah, atas kecekapan kita lah, sejauh mana kecekapan kita. Kalau kita cekak sungguh boleh begitulah. Apakah hadis ni bermakna kalau orang Islam tu selamat daripada lidah dia dan tangan dia saja, sebenarlah Islam dia, sejatilah Islam dia, begitukah? Kalau kita kata Islam, mana Islam sebenar, Islam sengah tidak, patut lain-lain lagu mana? Pula jawabnya, hak ni antara yang utama, tanda yang sangat penting. Bukan bermakna hak lain-lain tu lepas dalam tanggungjawab dia, tak semaya, tak apa dah lah. Dan muka orang Islam selamat daripada lidah dan tangan dia, tak puasa pun, siapa dia kata lagu tu? Siapa dia kata lagu tu? Hak tu kalau dia tak buat hak tu tak mengucap, tak gapo tu, Islam pun tak usah kau nak sepenuh Islam pun tidak. Dan rukun Islam dia tidak buat. Jauh lah, hak ni hak lebih daripada tu, hak selain daripada tu tadi. Termasuklah mana hak lain-lain tu, maksud dia sini. Termasuklah hak lain-lain tu. Jadi selamat orang lain, orang Islam lain. Orang kafir, orang kafir tak selamat kau. Boleh lah kita kata orang kafir ikut serak. Tak boleh. Orang kafir pun tak boleh juga. Tapi sini ni maksudnya apa? Sebut orang Islam saja. Hak ni termasuk dalam apa ni? Orang panggil kaedah ilmu balaghah. Dalam ni dia ada sebut min babit tanbih minal adna ilal a'la. Sebut hak kurang kepada, nak pergi kepada hak lebih lagi, hak lebih tinggi lagi. Mana kalau orang Islam yang dikatakan adik-beradik dia, hak tu pun tak selamat. Hak Islam tu innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam ni mukmin ni kan adik-beradik. Setara adik-beradik tu pun tak selamat daripada lidah dan tangan dia. Orang kafir jauh lagi lah nak selamat. Dia kena selamat orang Islam dulu. Begitu. Kita kira kalau adik-beradik pun tak selamat, dia boleh kata macam-macam. Orang lain tu jangan diharap lah, jauh lah.
Begitu. Satu makna dia. Yang keduanya, kita kena ingat Imam Abu Daud bubuh hadis ni bawa bab apa dia ni? Bab perang. Padahal dalam hadis ni tak ada sebut perang tu. Tak ada sebut dengan secara langsung, tak ada sebut. Sebab tu Islam, orang kafir tu dia nak perang, kalau tak boleh menyakiti dengan lidah dan tangan, nak perang lagu mana? Nak bunuh lagu mana? Orang Islam ni takkanlah nak perang sama kita, nak perang dengan orang kafir. Pak kalau orang kafir tu kafir lagu mana pun terselamat daripada lidah dan tangan kita, nak perang lagu mana? Dia nak ayatnya ada hak kafir, hak kita boleh bunuh dengan tangan kita. Hak tu tak termasuk. Tak termasuk dalam apa ni, kalau dia bunuh orang kafir, jadi tak sempurna lah Islam dia. Sebab apa? Tidak terpelihara. Ganggu daripada gangguan. Ada hak tu kafir. Hak maksud terpelihara orang Islam. Orang kafir tu boleh jadi sampai ke peringkat perang. Dan kita bunuh dia. Bunuh dia sempurna Islam. Tak bunuh dia tu tak sempurna Islam, tidak Muslim sejatinya. Gitu. Dia kena faham gitu. Jadi terpelihara orang Islam daripada lidah dan tangannya. Sebab apa sebut lidah dulu? Sebab sebut lidah dulu mudah. Lidah ni dengan tangan tu payah sikit. Dengan lidah nak supah orang boleh mudah. Nak ngopak, nak gapo pun mudah dengan lidah. Sebab tu sebut lidah dulu, tidak sebut tangan. Lepas tu boleh kata boleh kata belakang. Hak mati dah boleh kata juga. Hak ada learning pun boleh kata juga. Hak tak ada lagi boleh kata juga. Dengan lidah. Tapi kalau dengan tangan ni dia boleh buat. Hak ada depannya. Hak tak ada depan tak boleh. Kalau dengan tangan nak gocoh, kita kata gocoh hak tak ada. Apa makna? Gocoh hak tak ada. Mesti dia gocoh hak ada. Lepas tu payah sikit kalau kita gocoh. Pak, dia tu batal pisang, dia sedap gocoh. Sebab tu payah sikit. Sebab tu Nabi sebut tangan tu ke dia daripada lidah. Kalau kita kata ngopak dia, dia tak dengar, tak apa, dia tak ada balas, tak ada kata apa. Tapi kalau kita gocoh, boleh jadi tidak kita gocoh saja, dia pun gocoh balik kita. Sebab tu payah sikit tu. Sebab tu dia letak belakang. Lepas tu kita kata lidah. Lidah ni mana menyebabkan sakit lah. Boleh juga termasuk dalam lidah ni, lidah pena, lidah pen, tulis tu. Termasuk dalam lidah juga tu. Lidah juga tu. Boleh menyakiti juga tu. Boleh mengganggu orang juga dengan menulis. Tangan, disebut tangan. Kaki termasuk juga, tapi biasanya orang guna tangan. Gapo-gapo tu. Dan tangan juga memberi makna kuasa. Memberi makna kuasa. Bila dia ada kuasa, selamat ke orang dengan daripada gangguan kuasa dia, kejahatan kuasa dia, atau tidak, memberi makna begitu. Jadi luah makna dia nya hadis ni. Walaupun apa, rekah gitu. Rekah begitu. Dia sebut tangan, tidak sebut kaki. Dalam Quran pun sebut tangan juga. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Aidi. Dia tidak sebut arjul. Bima kasabat arjulun nas. Tak ada sebut kaki manusia. Tak ada sebut. Orang sebut tangan. Itu hasil tuaian apa nama ni, apa yang dilakukan oleh dua tangannya. Dua tangannya oleh diri dia lah maksudnya. Sebab biasanya orang guna tangan. Walaupun dia sepak pun ya Allah juga, termasuk juga. Dia terajang pun termasuk juga. Terganggu, sakit juga. Tapi tak sebut kaki. Maksudnya segala-galanya lah hak dia tersebut, hak terpenting, hak paling banyak dia guna. Kalau anggota dia ialah tangan, untuk menceroboh, untuk mencuri, untuk apa pun tangan lah orang guna. Jadi kalau tak selamat daripada tangan dia, lidah dia, tangan tu termasuk lah curi ke, ragu ke, gapo tangan belakang lah tu. Kalau kita ada buat lagu tu lagi, Nabi royak dah, tidak Muslim sebenar tu
Kalau orang Islam sebenarnya tidak buat lagu tu, tak ada benda lagu tu dalam kehidupan dia. Itu maksudnya. Luah. Walaupun mereka, kalau kita nak bicara panjang-panjang lah, jauh perginya. Tapi ya apa yang sebut sini orang kafir, sebab apa ni, Islam saja dia mari hadir, tak ada kena-mengena dengan perang kalau nak kira. Kena ingat tadi. Sebab ada kalanya orang kafir ni sampai ke peringkat dia harbi. Bila perang begitu dia kata kita, takkan kita tak boleh kata ke dia. Hak tu yang Nabi SAW buat mimbar khusus untuk Hasan, sahabat dia tu, untuk balah dia menu syair kata huduh kepada Nabi SAW. Nabi SAW benarkan untuk balah. Balah tu dengan apa? Dengan lidah lah. Dengan lidah lah tu. Siapa dia? Bukan orang Islam. Tu orang kafir tu. Patutlah dan muka dia buat gitu, kita boleh balah dia. Dengan orang kafir. Mana ada satu peringkat gitu. Dengan tangan. Mereka tu bukan Islam. Islam hak sebut sini ni. Mereka tu bukan Islam. Hak perang dengan kita tu kafir. Jadi kalau tidak selamat mereka tu daripada tangan kita dengan sebab kita bunuh dia, kita tetak dia, kita tembak dia dan sebagainya, itu tidak menjejaskan keislaman kita. Kita tetap Muslim yang sebenar. Bahkan itu salah satu bukti tanda Muslim yang sebenar, bila sanggup bunuh orang kafirnya, dahagakan darah kita tu. Tapi pada asalnya bukan kata kafir tu halal darah selalu, tak kena, tidak lagu tu. Hak harbi lah. Hak diri kita tidak terselamat daripada dia. Kalau diri kita selamat, tak boleh. Sebab itulah dalam hadis ada sebut al-mu'minu man aminahun nas. An-nas dia sebut. Orang mukmin yang sebenarnya ialah orang yang manusia semua aman daripada dia. Hak termasuk dalam hak tu. Hak kafir ni pun banyak macam juga. Jadi hak maksud sini ni, dia amari hadir ni di bawah jihad ni, kafir harbi. Kafir harbi. Kafir harbi itulah hak perang. Kalau tidak harbi tak ada perang. Kita pun tak sedang perang nak agak apa dia perang. Nabi SAW tidak ajar kita ni beria-ria. Orang kata beria-ria lah. Apa orang kata gila sangat nak perang. La tahtamannau liqa al-adu. Jangan kamu beria-ria, bercita-cita, berangan-angan sangat, nak sangat bertemu dengan musuh. Jangan. Dia tak boleh. Bahkan kalau dalam sejarah Islam, mula-mula perang tu setelah orang kafir mari serang. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Tu ayat diizinkan, baru dibenarkan perang. Setelah mereka diperangi secara zalim. Lari dah. Duduk dalam negeri nak buat agama halal. Tak boleh. Dah tak boleh. Tak apalah, kita lari lain. Lari dah. Padahal negeri dia juga tu, Mekah tu. Negeri orang Islam lah, negeri Nabi kita juga. Lari. Lari tu lagi. Nak pergi peracun pula negeri orang. Nak pergi peracun pula tempat orang. Ketika tu baru udhina, dibenarkan. Maknanya sebelum tu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Selepas tu baru dibenarkan. Dibenarkan apa sebab? Tak pernah sabar sangat. Apa lari dah kata. Tak ada ganggu dah lah. Kalau kata mengaji Quran derah kau, dulu Sayyidina Abu Bakar semua yang mengaji Quran derah, dia takut terpengaruh anak-anak dia, orang-orang perempuan dia dengar tu, masuk Islam. Dah tak ada dah lari belakang. Bapanya itu betul-betul buat nyanyi lah tu kalau lagu tu zalim lah tu kalau lagu tu. Lepas tu nak pergi kacau pula negeri nu lain. Barulah benar. Itu asalnya pun bukan suruh perang selalu dah. Jadi orang berhijrah yang sebenarnya ialah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah tu. Apa yang dilarang oleh Allah. Tak apalah. Hijrah dia kata dalam syarah ni ada dua. Hijrah zahir, hijrah batin.
Hijrah batin kepada dia, tinggalkan apa kehendak nafsu, tinggal. Nafsul ammarah bisu, nafsu kita yang mendorong buat benda tak molek. Syaitan menyeru kita, ajak kita kepada benda tak, tinggal itu. Itu maksud hijrah, tinggal. Hijrah hak zahir, buat lari agama daripada terfitnah, menyelamatkan agama kita. Itu hijrah. Jadi kalau hadis ni ada dua faedahnya kepada manusia. Satu, kalau kepada sahabat-sahabat yang berhijrah, dia tidak berasa sedap hati. Dah kan banyak kelebihan berhijrah ni. Sahabat-sahabat yang berhijrah sebut benar dalam Quran kelebihannya. Jadi dengan sebab ada hak ni dia tidak sedap hati. Tidak kata dapat lesen penuh lah. Tidak. Orang yang berhijrah sebenarnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau berhijrah pergi ke Madinah pun tak boleh tinggal tu. Hak ni. Tidak kata dah berhijrah kan tak apalah buat gapo-gapo pun, benda haram, benda maksiat, benda gapo, tak boleh. Tu semua yang dilarang oleh Allah kena tinggal juga tu. Barulah berhijrah sebenar. Kalau tidak, pindah tempat jelah jadinya. Pindah tempat. Orang yang berhijrah sebenar, itu makna dia. Satu, faedahnya kepada hak berhijrah sampai Nabi itu sendiri. Jadi dia tidak berasa sedap hati. Kena jaga semacam diri dia. Hak tu halang kena tinggal. Barulah muhajir hak sebenar. Kalau tidak, nama saja muhajir. Dia pun berasa itulah, kawal diri dah, jaga diri lah. Satu. Yang kedua, untuk umat sepanjang masa. Untuk umat sepanjang masa. Mungkin ada di antara kita lah yang berasa bertuahnya kalau kita hidup di zaman tu, kita boleh jadi muhajirin seperti sahabat-sahabat Nabi tu, maka kita termasuklah juga dalam ayat Quran Tuhan puji tu. Tak ada dah masa tu, tak ada dah, habis dah masa tu, sudah putus dah. Bahkan hak duduk Mekah tu pun tak boleh pindah dah. Hak ada dengan Nabi pada masa Nabi dulu tak boleh dah. Jadi boleh jadi timbul kekecewaan, rasa kecewa. Orang Islam berasa kecewa. Sama ada hak duduk Mekah lepas pada Nabi istihal la hijrata ba'dal fathi, berasa kecewa juga. Rugi masa. Hak duduk sepok kita ni jauh benar, tak ada dengan zaman Nabi pun. Jauh lah nak hijrah tu, mana nak ada. Kalau kita kata hijrah pun hijrah tidak sekali dengan Nabi, tidak bersama dengan Nabi, tidak membela Nabi dalam alam nyata lah. Kok mana-mana pun tak sapa juga makom tu. Jadi kita berasa kecewa. Jadi nak menghilangkan kekecewaan tu lagu mana? Nabi SAW kata, orang berhijrah sebenarnya walaupun zahirnya tidak ada, berpindah daripada Mekah ke Madinah, berpindah daripada negeri tu ke negeri ni, tak ada tu. Tetapi dia orang yang berhijrah sebenarnya juga, jika dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, duduklah mana pun, dia dikatakan berhijrah juga. Mana pada hakikatnya hijrah batin tu ada pada dia. Hijrah batin itu ada pada dia. Bila ada hijrah batin tu, makna hijrah tu dia dapat jugalah. Tidak kata tak dapat langsung. Begitulah kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi SAW ni kan, dia tetap jaga seumur. Tak ada kata mengecewakan terus. Orang ni bila tak boleh pergi haji, tak ada lah. Dia tak ada pitih, dia orang sesak sungguh. Tak boleh pergi umrah. Tuhan kata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada ayat benar. Suruh buat haji dan umrah, dia tak boleh pergi. Mana nak kena? Kecewa lah. Sebab itu kita tengok ada banyak hadis-hadis kan, kalau orang buat begini seperti pergi haji, seperti pergi umrah. Sahih. Mana maksud dia? Hak lagu-lagu tadi lah, tidaklah kecewa jadi. Hak ni tak boleh pergi hijrah. Kita nak karang lagu mana, nak undur balik sejarah, mana boleh? Tak boleh dah. Tak ada dah itu. Tetapi makna dia tetap ada. Iaitu apabila kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bila kita buat itu, makna hijrah itu dapat. Ada juga. Dua. Yang ketiganya, bila dia sebut lagu ni,
pahala dia tu, pahala jenis hijrah tu dia dapat. Walaupun tidak sama, betul-betul pohon zaman Nabi tu tak sama, tapi jenis itu, pahala jenis tu dia dapat. Kalau kita kata jenis hadiah, jenis hadiah pitih lah juga dia dapat. Walaupun pitih tu nilainya tak sama kan, nilainya tak sama. Begitulah. Kalau hadiah jenis barang, maka barang juga, tapi barang tu kan tak sama, ada mahal ada murah, tapi jenis tu dia dapat tu. Dia tidak akan sia-sia, tak dapat langsung, tak ada habuan langsung, tak ada bagian dia langsung dah. Tak dapat jenis pahala hijrah tu. Ada, masih ada harapan. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kepada yang berhijrah sama Nabi tu, hijrah sekarang tu, dia kena jaga pula. Hak ni pun kena jaga juga. Kalau tidak, bukan orang berhijrah sebenar. Boleh jadi berhijrah kerana kan ada dalam hadis hijrah tu, hadis niat tu kan, siapa-siapa yang hijrah dia tu kerana nak menikah dan sebagainya, boleh hak tu kerana dunia. Dia peringatan tu pada hak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak zaman kemudian pun begitu juga. Hijrah kerana pakai dengan makna yang luas, sama juga. Pergi belajar, tinggal negeri, pergi ke tempat orang jauh. Apa niat? Supaya juga. Jadi dia bergantung kepada niat kita bila-bila pun, buat apa pun. Bukan hijrah daripada Mekah ke Madinah saja, bukan nak pergi perang saja. Semua perkara masuk hak ni. Yang pentingnya kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Sekatulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru